Okay, baik. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang, Cik. Selamat petang. Tentang Semua Cik. sihat, ya. Sihat. Sihat. Cuaca hari ni dia agak panas, ya. Cik, Ya. kamera saya tak boleh buka. Boleh ke saya tutup? Tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting kamu fokuslah waktu saya nak sampaikan. Baik, Cik. Okay, baik. Okay, sa okay, semua hari ni saya ada nak tajuk kita nak terangkan berkenaan dengan capability, kebolehan teras. Ya, CA04 kemahiran tingkah laku profesional. WA1 kejujuran dan integriti. Okey, baik. Slide semua okey, jelaskan slide. Jelas Cik. Baik. Okey, first kita akan dalam tajuk ni kita akan belajarlah. Kita akan fahami apa itu konsep kejujuran dan integriti. Dan kedua, prinsip kerahsiaan. Dan yang ketiga, kerahsiaan di tempat kerja. Dan keempat, garis panduan etika. Baik. Apa yang kamu semua faham berkenaan dengan kejujuran dan integriti? Sorry, lambat. Tak apa, tak apa. Marta. Jujur, tidak menipu. Betul. Lagi apa yang kamu faham berkenaan dengan kejujuran ni lah? Uh, mengelakkan drama, Apa? Ya, sekali lagi. mengelakkan berlakunya salah faham. Kita perlu Ya, jujur. betul. Jadi kita tak menipu lah dalam segala apa aspek perbuatan kita seperti bercakap, menjual beli. Kita kena utamakan kejujuran. Bila orang tahu kita menipu, orang tak percaya dengan kita lah. Okay? Betul. Okay, kita seterusnya. Okay, tujuannya macam ni lah. Tujuannya adalah untuk menerangkan konsep kejujuran dan integriti, amalan, piawaian dan garis panduan etika, prinsip kerahsiaan dan interaksi yang baik antara rakan dan pegawai atasan dan amalan standard. Okay. Kebanyakan manusia dekat dunia ni lah, semuanya ingin keadaan, tak suka apa tu, keadaan yang tak aman dan huru hara. Semuanya nakkan ketenangan, keharmonian, kan? Jadi dari sinilah Betul, kita Cik. kena faham kita perlu bersikap jujur dan berintegriti lah, supaya semua masyarakat, pisang masyarakat semua dalam keadaan harmoni. Okey. Pengenalan kejujuran dan integriti. Dua sikap yang terpuji pada setiap pekerja, pangkat dan jawatan. Okey. Kejujuran dan integriti ni ada dua sikap yang terpuji lah. Terutamanya waktu kita kerja, tak kira pangkat dan jawatan. Okey. Sifat-sifat antara kejujuran dan integriti adalah seperti kita ikhlas, keterbukaan, ketulusan, amanah, jujur, tidak mudah dipengaruhi dan boleh dipercayai. Okey. Apa yang kamu faham berkenaan dengan tidak mudah dipengaruhi? Kependirian. Ah, Ada pendirian sendiri. ya, betul.
Lagi? Tak mudah terima rasuah. Macam kita ni tak mudah kena tipu lah, kan? Itulah, tidak mudah dipengaruhi. Okay, next. Konsep kejujuran dan integriti. Eh, okay. Um, Pertama, kita menghargai kestabilan, kebahagiaan, kenikmatan dan keselesaan. Ketiga, huru-hara, pertelingkahan, pembunuhan, ketidakstabilan dan kacau bilau dilihat sebagai faktor negatif. Integriti akan sentiasa diuji, terutamanya apabila kita perlu membuat keputusan. Baik, konsep kejujuran ni adalah kita perlu menghargai kestabilan, kebahagiaan, kenikmatan dan keselesaan. Kita kena dalam keadaan yang harmoni, selesa. Kita tak suka pertelingkahan, huru-hara, pembunuhan, ketidakstabilan, kacau balau kerana ia adalah faktor-faktor yang negatif lah. Ya, siapa yang suka negara yang tak aman, betul tak? Suasana tempat kerja Betul. yang penuh dengan negatif, kan? Sebab Betul. kita ni Betul. tak suka lah tempat-tempat yang negatif ni, sebab ia akan mempengaruhi kita. Integriti akan sentiasa diuji, terutamanya apabila kita perlu membuat keputusan. Seperti macam mana Bes tadi? Apa yang kamu faham? Bes tadi? Saya belum faham apa-apa. Okey, integriti di tempat kerja. Seperti kita bekerja tepat pada waktu, mematuhi polisi syarikat, menghormati rakan sekerja dan membina kepercayaan, fahami kelakuan, tanggungjawab, kepentingan, integriti di tempat kerja. Okey, ini adalah apa yang tadi yang saya tanya Bes tadi, kamu tak faham apa itu integriti. Okey. Integriti adalah kualiti untuk menjadi jujur dengan prinsip-prinsip moral yang kuat berdasarkan Oxford Advanced Linear. Okey. Kualiti yang sentiasa berkelakuan mengikut prinsip-prinsip moral yang anda percayai supaya orang akan menghormati dan mempercayai anda. Macmillan. Baik. Kalau kita jujur, kita berintegriti lah. Sentiasa Saya faham, cikgu. apa? Saya faham, saya ada integriti. Bagus. Baguslah tu Azilah. Bila kita berintegriti, kita akan berkelakuan mengikut prinsip-prinsip moral yang kita percaya. Kita akan follow lah orang-orang yang bermoral tinggi lah. Okay, macam bagus. Kita tak ikutlah perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya. Itulah integriti. Okay, next. Definisi kejujuran. Macam yang tadi, Azila cakap, bercakap benar, kita tak menipu, kita tak pernah mencuri,
sentiasa bercakap benar. Okey, kejujuran sebagai seorang yang tidak berbohong atau menipu dan mematuhi undang-undang. Ni salah satu dia jugalah. Kita jujur tu kita tak berbohong, kita mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. So kita tak menipu lah dalam segala hal. Baik. Integriti di tempat kerja. Azila boleh minta tolong baca? Boleh, cikgu. Integriti di tempat kerja. Penting untuk persekitaran kerja yang sihat, tidak kira kedudukan atau jawatan. Melahirkan rasa hormat dan profesionalisme. Bekerja tepat pada waktunya, mematuhi polisi syarikat, menghormati rakan sekerja dan membina kepercayaan, pamer kelakuan bertanggungjawab, membina perwatakan belas kasihan, kewibawaan, murah hati, jujur, baik hati, kesetiaan dan kematangan. Terima Jadi kasih, Cikgu. Azila, apa yang kamu faham dekat apa yang kamu baca? Saya belum faham, Cikgu. Baik macam ni. Kiranya kita integriti di tempat kerja ni seperti suasana yang positif. Okey? Nampak tu? Yang pertama, penting untuk persekitaran kerja yang sihat. Seperti tempat yang positif, yang baik-baik. So macam bos dan pekerja tidak kira jawatan atau kedudukan, kita semua sama. Okey? Betul. Dekat situ kita boleh melahirkan rasa hormat dan profesionalism. Okay. Bila kita suasana tempat kita kerja tu positif, kita akan suka bekerja. Bila kita suka bekerja, kita bekerja akan datang tepat pada waktunya. Yalah, kita suka bekerja di tempat tu. Kita mesti buat yang terbaik. Kita datang tepat pada Betul. waktu, kita Betul, menghormati Cikgu. polisi syarikat, kita yalah, patuhilah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syarikat. Menghormati rakan sekerja dan membina kepercayaan. Bila kita tak memandang jawatan dan kedudukan, kita sama je. Kita akan membina kepercayaan antara satu sama lain dan saling menghormati. Bos menghormati pekerja dan pekerja menghormati bos. Cikgu. Lagi di situ bila tempat kerja tu suasananya positif, kita akan berkelakuan bertanggungjawab serta membina perwatakan belas kasihan, kewibawaan, murah hati, jujur, baik hati, kesetiaan dan kematangan. Okey, jadi suasana tempat kerja tu akan jadi selesa lah. Kita akan suka bila tempat suasana kita positif. Baik. Kita masuk yang kedua, prinsip kerahsiaan. Okey. Minta Bestari minta tolong baca. Baik, Cik. Definisi kerahasiaan. Kerahasiaan maklumat atau data yang disimpan adalah rahasia yang bersifat pribadi dan tidak boleh diberitahu atau dikongsi dengan orang lain. Kategori maklumat sulit ada 3, maklumat kaki tangan, maklumat pengurusan, dan maklumat perniagaan. Ya. Okey. Prinsip kerahsiaan ni terutama di tempat kerja lah. Kerahsiaan maklumat data disimpan adalah rahsia yang bersifat peribadi dan tidak boleh diberitahu atau dikongsi dengan orang lain. Okey. Bila kita kerja di satu organisasi atau syarikat, maklumat dan data adalah peribadi. Tidak boleh disebarkan kepada luar lah. Okey. Seperti maklumat kaki tangan bos kita ke, kita punya supervisor ke, HR ke. Maklumat pengurusan
macam mana sistem jalankan kerja di sana. Itu semua tu adalah data-data peribadi dan tidak boleh dikongsi. Lagi-lagi maklumat perniagaan. Okey. Bila maklumat perniagaan ni bocor, jadi syarikat kita akan mengalami kerugian. Baik. Next. Kepentingan kerahsiaan. Yang pertama, kegagalan untuk menjaga dan melindungi maklumat sulit perniagaan disalahgunakan untuk melakukan aktiviti haram, mengakibatkan kehilangan produktiviti serta kehilangan kepercayaan pekerja. Keyakinan dan kesetiaan mengakibatkan kehilangan produktiviti. Bila kita tidak menjaga kepentingan kerahsiaan, kita kegagalan untuk menjaga maklumat bila kita gagal untuk menjaga maklumat peribadi dan juga salah gunakan untuk melakukan aktiviti haram, ianya akan mengakibatkan kehilangan produktiviti. Bila syarikat kita mengalami kebocoran rahsia, akan kehilangan produktiviti akan turun. Serta kehilangan kepercayaan pekerja, keyakinan dan kesetiaan mengakibatkan kehilangan produktiviti. Okay. Next. Kaedah-kaedah oleh majikan untuk memastikan kerahsiaan, seperti melaksanakan dasar-dasar dan prosedur kerahsiaan, latihan kepada pihak pengurusan dan pekerja mengenai isu-isu kerahsiaan polisi dan prosedur, penguatkuasaan dasar dan prosedur, perjanjian tidak mendedahkan yang menandatangani. Okay. Ini adalah langkah-langkah yang majikan perlu buatlah untuk menjaga dan mengelakkan daripada kebocoran rahsia. Seperti kita melaksanakan dasar dan prosedur kerahsiaan, kita membuat peraturan-peraturan lah. Latihan kepada pihak pengurusan dan pekerja. Kita utamakan kepada pihak keselamatan kerahsiaan untuk menjaga, buat pemantauan, penguatkuasaan dasar dan prosedur serta membuat perjanjian kepada pekerja untuk tidak mendedahkan kerahsiaan, seperti membuat surat aku janji. Lebih kurang macam tu. Kerahsiaan di tempat kerja, kaedah untuk mengamalkan kerahsiaan. Minta Bestari, boleh tolong baca? Encik, kaedah untuk mengamalkan kerahsiaan, pastikan Anda telah pastikan Anda jalani latihan mengenai polisi, ambil latihan, rujuk kepada polisi dan prosedur, mematuhi dasar dan prosedur, penambahbaikan berterusan atau menawarkan maklumat. Dah. Okay. Uh, eh, eh, eh. Okay. Kaedah untuk mengamalkan kerahsiaan. Okay. Kita kena pastikanlah kita ni menjalani latihan mengenai dasar-dasar polisi. Kita tahu lah dasar-dasar kita kena faham untuk peraturan untuk mengelak daripada kebocoran rahsia. Fahami latihan, rujuk kepada polisi dan prosedur, mematuhi dasar dan prosedur serta menambahbaikkan berterusan atau menawarkan maklum balas yang membina. Next adalah garis panduan etika.
Ada ganjaran apabila garis panduan etika diikuti dan dipatuhi, dan hukum apabila melanggar peraturan. Okey. Bila kita ada ni peraturan dah, kita kena ikutlah peraturan, dan apabila melanggar peraturan, kita kena menerimalah hukuman. Okey. Cara penggunaan kod etika. Kita memahami kod etika, merujuk kepada kod etika secara berkala, mematuhi kod etika, menambahbaikkan yang berterusan. Okey. Ini adalah cara-cara untuk menggunakan kod etika. Okey. Minta scan untuk kertas penerangan. Dah cikgu. Ah, okey. Minta kamu semua tolong baca dululah. Sebab, okey. Okey semua? Dah tengok Okey, kertas penerangan? cikgu. Ah, saya ada sediakan ni Google Form dalam Classroom. Jadi kamu semua boleh buka Classroom untuk jawablah dekat Google Form. Ya, boleh tengok dekat dalam Classroom. Saya dah hantar link. Boleh tengok untuk jawab kelas ni Google Form tu. Okay, baik semua. Semua dah selesai menjawab. Cik. Okay, kejap lagi saya akan semak jawapan kamu semua dan saya akan share lah kamu punya jawab ni pemarkahan
kat dalam classroom. Okey. Kalau ada yang tak lulus, kita akan buat ulang nilai lah. Okey, akan rujuk balik dengan kertas penerangan saya kongsikan tadi. Okey, baik. Sekarang saya akan berikan kertas tugasan. Minta bolehlah scan untuk kertas tugasan ni. Jadi, kertas tugasan ni minta kamu buat. Saya nak kamu semua hantar sebelum hari Jumaat tengah hari ke-12. Okey. Sebab lepas Jumaat tu saya ada Boleh, meeting. Encik. Okey. Saya Cik takut semayang tak. Jumaat ke? Saya lepas Jumaat tu saya akan pergi ke ni lah. Ada mesyuarat sikit. Jadi kalau saya tak ada waktu tu, bolehlah letak dekat atas meja saya dulu. Okey. Sekali lagi saya nak tekankan kertas tugasan ni penting lah. Sebab ia adalah pemakan untuk kita letakkan dalam folio kita. Okey. Cik, tak ingat meja cik kat mana? Meja saya ada Tingkat dekat berapa? tingkat 3, dekat barisan belakang sekali. Ada. Kamu boleh tengok ni kertas Boleh ke, tugasan. Cik? Aduh. Boleh cuba jawab. Saya bagi kamu beberapa minit untuk jawab. Okey. Okey. Semua dah tengok kertas tugasan yang akan dibuat nanti. Okey. Dah. Cik. Okey, kita pun dah edarkan kertas tugasan. Nanti jangan lupa hantarlah. Macam saya cakap tadi, hari Jumaat kalau boleh sebelum tengah hari sebab waktu tu je saya ada. Kalau lepas pada tengah hari Jumaat tu, kalau saya tak ada, boleh letak terus atas meja saya. Okey. So, kita dah selesai untuk tajuk kita kali ini adalah apa kemahiran tingkah laku ni pamerkan kejujuran dan integriti. Jadi next tajuk kita akan datang adalah amalkan ketepatan masa. Jadi kita dah pamerkan kejujuran dan integriti kita, kita akan bekerja dengan cara profesional. So kita kena amalkan jugalah ketepatan masa. Kita kena tetap masa, okey. Itu saja. Okey. Okey, itu je lah. Uh, Okey, Terima keluar kasih, kelas. Cik. Okey, terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Encik. Makasih, Encik. Okey, semua bagus-bagus.